والنور يهدي الحائرين ضياء وفي الحشر ظل المرسلين لواء. Kena bersyukur dengan Allah SWT dengan masa yang singkat antara Maghrib dan Isya ni. Kita dapat bagi masa ni tadi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengkekalkan kita dalam menuntut ilmu ni minggu demi minggu sampai kita mati. Nah, kerana kita telah baca dulu banyak satu-satu perkataan yang kita dengar dalam pengajian ni tadi masuk dalam diri kita. Satu-satu perkataan, patah perkataan daripada orang yang menyampaikan, guru, ustaz, babo dan sebagainya. Maka inilah orang panggil satu jalan yang mana kita akan boleh menjawab persoalan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu masa kita duduk atas dunia ni tadi kita telah menggunakan dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala. Pendek ceritanya iaitu kita menyambung dalam kisah Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam cerita dalam Israiliyat pun banyak, cerita dalam Al-Quran pun menerangkan dalam surah-surah, di antaranya surah Naml, di mana cerita Sulaiman alaihissalam dengan kebesaran, keagungan, kekayaan, kedaulatan sebagai sultan ataupun raja lagi, nabi lagi, rasul lagi, dan dia ni dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hasil daripada ayah dia iaitu Nabi Daud alaihissalam memperpusakakan kepada Nabi Sulaiman iaitu kenabian, jadi rasul lagi, kemudian dapat kekayaan, mewarisi kekayaan sebagai raja lagi. Jadi dalam kisah yang dinakalkan dalam kitab-kitab tafsir, di antaranya Ibnu Katsir, ada juga cerita yang Israiliyat. Orang panggil apa Israiliyat ni? Cerita daripada kaum Bani Israel. Kita cerita dah dulu, iaitu Bani Israel bermulanya daripada Ishak, Yakub, Yusuf, seluruh keturunan tu, sampailah kepada iaitu Nabi Sulaiman ni tadi, iaitu di antara orang yang dipanggil sebagai Bani Israel juga, kerana dia ni bertempat iaitu di Palestin dengan kekayaan, dengan kesultanan raja bagi Nabi Sulaiman ni tadi. Maka Allah Subhanahu Wa Taala telah bertemukan Nabi Sulaiman dengan Balqis, iaitu minggu lepas, minggu yang dulu, iaitu kita cerita tentang Balqis, Raja Sabak. Jadi Raja Sabak ni tadi dia dapat kemuliaan selepas daripada keturunan dia iaitu yang keenam. Balqis ni iaitu keturunan yang keenam daripada raja-raja Sabak. Kemudian kita faham bahawa kata Sabak ni adalah satu tempat di Yaman sana. Yaman dengan Palestin begitu jauh. Tetapi dengan keadaan di suasana tempat yang mana bumi Sabak ni tadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi keharmonian ataupun keamanan, sehingga kan tumbuh-tumbuhan jadi segar, subur, sungai-sungai jadi penuh dengan air, telaga-telaga penuh dengan air, sehingga kan penduduk di Sabak ni tadi tidak merasa kesusahan dalam hidup. Riwayat dalam kitab tafsir menyatakan bahawa kata orang di bumi Sabak ni, daripada kota Sabak tu sendiri, kalau dia bermusafir daripada kota Sabak perjalanan 10 hari, maka dia tak berhajat kepada bawa bekal tak kena bawa. Sebab apa? Di kiri kanan perjalanan dia tu tadi dengan kebun-kebun, ada pohon tama, pohon zaitun, pohon buah-buah, maka mereka boleh makan dengan buah-buah tadi. Ada setempat yang ada pemiliknya, ada tempat yang tak ada pemilik, orang panggil luung, tanah luung. Mana kata tumbuh, pohon-pohon tu tumbuh, maka boleh menikmatilah buah-buah itu. 10 kilo daripada kota dia tu tadi, kalau musafir tak berhajat lagi dengan bawa bekal.
Tetapi bila mana sampai kepada Balqis ni tadi, maka kerajaan Balqis ni tadi telah diketuai oleh orang perempuan betina ni tadi. Maka walaupun dia sebagai seorang betina, seorang perempuan, maka kerajaan dia serupa juga dengan kerajaan-kerajaan yang diperintah oleh raja lelaki. Dia ada tentera, dia ada kehebatan, kekayaan dan sebagainya. Yang kita nak hubungnya sedikit, iaitu kisah bagaimana Puteri Balqis ni tadi dia bermegah-megah dengan arash dia, iaitu tempat singgahsana duduk dia. Bila dia duduk atas kursi, yang mana kursi dia buat daripada emas, arash daripada emas, dan bertatahkan dengan batu permata yakut dan zabarjad. Yakut batu merah, zabarjad ni batu hijau ke biru-biru. Kemudian ada ukir patung dan sebagainya. Maka dia bangga dengan dia punya arash tadi, hingga kan cerita yang kita hayati yang terdahulu, iaitu apabila Nabi Sulaiman alaihissalam tahu kata hud-hud burung tu tadi telah lapor kepada dia bahawa kata ada seorang raja perempuan yang mana dia dan rakyat-rakyatnya menyembah matahari. Dia punya istana dia ada 360 pintu natai. Sebelah halik naik 360, sebelah halik jatuh 360, timur dan barat. Bila naiknya matahari di timur, maka pakat-pakatlah dia dan semua rakyat-rakyat dia di istana dan luar istana menyembah matahari. Sebelah halik petai pun begitu juga. Bila matahari nak turun, maka mereka dalam istana dan luar istana menyembah matahari waktu matahari nak turun. Jadi ketika tu, waktu di pagi hari tu tadi, maka hud-hud telah nampak dan laporkan cerita kepada Nabi Sulaiman. Panjang cerita yang kita telah lalu minggu lepas, sehingga kan Nabi Sulaiman telah menulis surat, iaitu untuk Balqis ni tadi menyerah diri dan memeluk agama Islam di atas dakwah daripada Nabi Sulaiman. Sehingga kan Nabi Sulaiman alaihissalam telah tulis surat. Di antara tulisan Nabi Sulaiman, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu permulaan daripada yang ditulis oleh Nabi Sulaiman. Kita faham bahawa Nabi Sulaiman adalah orang yang pandai menulis, iaitu kita ambil daripada Nabi-Nabi yang terdahulu daripada Nabi Sulaiman yang kita lupa, iaitu permulaan daripada Nabi yang pandai menulis, iaitu Nabi Idris. Jangan kita lupa. Nabi Idris adalah Nabi ataupun manusia yang mula-mula pandai menyurat. Pandai buat bena'i. Itu kita kena ingat yang dulunya. Jadi lepas daripada situlah sampai kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman baca lagi kitab Taurat pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa ni makna kata awal lagi daripada Nabi Sulaiman, tapi kita cerita tentang Bakar, mari daripada Yakub dan pecah pada situ. Kita tak ambil lagi daripada Nabi Ibrahim, pecah pada sampai kepada Musa, Harun, ambil daripada keturunan situ. Jadi mana kata bila Nabi Sulaiman tulis innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi orang kata dalam orang-orang tua-tua dia ambil nakal juga. Ayat ni adalah ayat untuk bagi orang yang apa? Orang yang untuk igat ikan. Mengail ikan, menjala ikan, pergi tubik laut. Bacalah ni. Di antara orang panggil petua untuk dapat ikan. Tengok dalam kitab-kitab yang orang tua-tua, dia kata lagu tu. Baca doa ni, lepas tu lemparlah umpan kita, mata kail kita tu tadi dalam laut, insya-Allah dengan keberkatan ayat Al-Quran ni tadi, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan permudahkan untuk boleh ataupun untuk dapat ikan tu. Bila Nabi Sulaiman alaihissalam telah tulis surat menyatakan bahawa kata untuk serah diri kepada Sulaiman, Balqis ni tadi,
Maka Balqis ni tadi bila baca surat ni tadi, dia faham kata tidak ada orang lain yang boleh mendakwah diri dia, padahal dia dah ada kerajaan yang besar, tentera pun ada ramai. Royak dah dulu dah sampai ada 12,000 dia punya kepala tentera, bawah 12,000 orang, setiap seorang tu ada 10,000 pula. Berapa ramai dia punya ahli pejuang dia ataupun tentera-tentera dia yang sanggup mati untuk bela raja ni tadi. Tapi dalam keadaan begitu, bila Balqis baca surat daripada Sulaiman, Balqis kata, tidak ada orang melainkan orang ini mestilah Nabi Allah, iaitu pesuruh Allah. Dan bila kata dia sanggup untuk berperang ataupun menyerang kalau tak menerima Islam, maka fahamlah Balqis kata ini betul-betul adalah Rasul Allah. Maka di situlah dapat ilham daripada Allah SWT bagi kepada Balqis. Dia telah meyakini Nabi, telah meyakini agama Islam. Maka di situlah mulanya Balqis hantar barang-barang berharga untuk Sulaiman. Tapi Sulaiman apabila menerima barang-barangan daripada Balqis bentuk-bentuk emas, perak, benda-benda yang besar-besar tadi, maka Sulaiman kata, aku tak perlu benda ni, sebab aku ni dia bagi tahu kepada yang membawa barangan hadiah daripada Balqis tadi, aku tak perlu benda ni sebab aku kaya dah. Allah Taala kurniakan aku lebih daripada kamu. Balqis ni, kerajaan Balqis hebat dah, tapi Allah Taala bagi dia hebat lagi. Nak banding dari segi tentera, Balqis dia ada tentera manusia, tapi Nabi Sulaiman ada jin. Ada jin lagi, iblis, syaitan lagi boleh jadi dia punya pesuruh lagi, angin lagi, burung, segala binatang, segala benda yang hidup boleh jadi tentera Nabi Sulaiman. Hebat Nabi Sulaiman. Maka Sulaiman suruh hantar balik. Bila hantar balik tu yang dia tulis surat, hantar bagi pada pembawa hadiah tadi, hantar balik buat klik semula. Lepas tu dia suruh Hud tadi tengok apakah dia tindakan balasan daripada Balqis tadi nak buat gana. Maka akhirnya Balqis telah bawa dia punya menteri-menteri dan rakyat-rakyat dia bersama-sama untuk bertemu dengan Nabi Sulaiman. Maka bila mana Balqis dan Nabi Sulaiman mula bergerak, maka Nabi Sulaiman alaihissalam dia bagi tahu kepada menteri-menteri dia, kita hubung sini. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi arsyiha qabla an ya'tuni muslimin. Nabi Sulaiman AS berkata pula kepada golongan bijaksana, orang panggil menteri-menteri dia, wahai pegawai-pegawai ataupun menteri-menteri aku, siapakah di antara kamu yang dapat membawa kepada aku singgah sana Balqis sebelum lagi pada mereka datang menghadap aku dalam keadaan berserah diri memeluk agama Islam. Cerak dah. Makna kata kalau mari ni tadi, dia peluk agama Islam, Sulaiman orang panggil dia nabi, dia rasul, dia ada ilmu firasat, dia ada mujizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mana kata dia minta supaya siapa boleh bawa mari, boleh bawa mari singgah sana. Apa singgah sana? Maka riwayat dalam tafsir, iaitu satunya orang panggil istana Balqis tu sendiri minta supaya bawa mari kepada Palestin. Yang keduanya tafsir kata bukan istana, tapi singgahsana dia, iaitu aras dia tadi. Jadi bila mana Balqis nak pergi kepada Palestin berjumpa dengan Nabi Sulaiman, dia telah arahkan kepada menteri dia suruh jaga aras dia ni, emas, ada mahkota, ada batu permata, ada kursi lagi, orang panggil aras dia ni tempat dia duduk depan rakyat dia, depan menteri-menteri dia untuk mengeluarkan hukum dan sebagainya. Tempat singgah sana ni tadi begitu hebat, maka dia suruh masukkan ke dalam bilik. Riwayat kata bilik ni tadi 7 lapis, seperti mana kita dengar cerita Nabi Yusuf lah. Makna kata Yusuf dan Zulaikha 7 pintu nak boleh tubik keluar daripada istana. Begitulah juga Balqis ni tadi suruh ambil aras dia tadi, simpan kepada satu bilik, mana bilik tu ada 7 lapis
pintu yang mana boleh orang nak masuk, nak curi, nak tengok. Bagi kata peninggalan aku ni tadi, jangan bui orang tengok, jangan bui orang masuk dalam bilik ni tadi, tinggal. Maka di sinilah Sulaiman AS minta supaya apa? Nak tunjuk kata kekuasaan Allah Ta'ala, bagi dah pada Nabi Sulaiman kehebatan dah. Lepas tu nak tunjuk kepada Balqis ni sendiri kelebihan yang mana aras dia tadi ataupun mahligai dia tadi atas wajah khilaf boleh buat mari kepada Palestin. Qala ifritum min jin ana atika bihi qabla an takuma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Berkatalah Ifrit. Jadi dalam jin ni tadi, jin ni dia ada banyak jenis. Ada jin macam kita cerita dah dengan Nabi Sulaiman, ada jin yang bersama Nabi Sulaiman sendiri, iaitu jin yang menguasai udara. Ada jin yang menguasai atas bumi. Ada jin yang menguasai iaitu dalam air. Jadi dalam air ni, laut ke sungai ke, maka mereka ni tadi jin-jin boleh turun, masuk, berenang, nyelai dalam laut, dalam sungai, dalam air ni tadi, boleh ambil permata-permata untuk buat istana Nabi Sulaiman AS. Begitu juga di atas bumi. Ada juga bergali gunung, masuk dalam gunung cari dan sebagainya. Begitulah juga di udara. Di udara pun ada juga. Maka minta siapa di antara jin-jin ni tadi, makhluk-makhluk, bukan minta pada jin saja, siapa-siapa di kalangan orang panggil orang yang turut ataupun duduk di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman ni tadi, siapa yang boleh alihkan mahligai ataupun arash kepada Palestin ni tadi. Maka Ifrit ni tadi iaitu jin yang paling besar dan paling jahat. Kita kena faham sebaik-baik jin, seburuk-buruk manusia. Walaupun jin tu orang Islam, jin Islam, semaya dia ada syariat dia, tetapi dia adalah seburuk-buruk manusia. Orang buruk manusia mana? Mencuri, berzina, bunuh orang, apa lagi? Segala apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala dia buat. Maka orang panggil orang yang berjahat kali ni. Kita kata Namrud jahat tak? Jahat. Fir'aun jahat tak? Jahat. Ada lagi orang jahat. Kalau nak bandingkan dengan dua orang ni tadi, nak banding payah dah tu. Tapi sebaik-baik jin adalah seburuk-buruk manusia. Kalau kita bersaing dengan jin, maka dia akan membawa kepada kita ni lari jalan yang sebenarnya, tak sampai kepada Allah. Bila kata kita bergadik, orang panggil bergadik, bahasa Melayu kita bergadik. Kalau ulah kita ni dibuka hijab kita dengan alam jin, bila mana kita membersihkan mata kita, pandangan mata kita, kita tak kelih pada benda yang haram. Telinga kita jauhkan daripada benda yang haram. Hati kita tidak adalah kita menyekutukan Allah Ta'ala. Ikhlas kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala buka hijab. Bila buka hijab, nampaklah kita kepada jin, alam jin kita boleh masuk. Mereka pun boleh masuk kepada alam kita, tetapi dia masuk alam kita, dia tak boleh tukar habis kejadian dia tak boleh tukar habis. Kadang-kadang di kaki dia, ghalibnya di kaki, ada ketandaan di kaki, ataupun di kepala dia ada tanda dia bahawa kata dia masih lagi dikenal sebagai jin. Maka kita pun boleh masuk alam dia. Sebab tu kalau kita cerita tentang Nabi SAW Syairah Mi'raj, waktu Nabi SAW sampai kepada satu tempat iaitu di Gunung Uhud, maka Nabi SAW telah nampak perkampungan, kampung. Apa nampak pelita-pelita ni dalam keadaan gelap, Nabi dan Jibril AS. Maka Jibril AS telah bagi tahu itu adalah kampung Hawarijun, yang mana umat Nabi Isa dia telah lari daripada nak dikejar oleh orang Yahudi. Contoh kata, makna kata kisah riwayatnya kata Nabi Isa ni dia salib, padahal Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam Al-Quran Nabi Isa ni tak disalib.
tak dibunuh, tak disalib, oleh Allah Taala angkat dia naik atas. Yang adanya iaitu orang yang ditukar wajah oleh Allah Taala, disalib situ tadi. Salah seorang daripada pengikut Nabi Isa sendiri yang khianat. Kemudiannya bila nampak situ orang-orang Khawariyun ni tadi minta doa dengan Allah Taala supaya hijablah orang lain tak nampak. Maka mereka telah lari dan duduk di situ. Itu di antaranya. Orang panggil orang yang dihijab. Dia bukannya jin lagi, tapi bila kata jin ni makna kata dia bukan manusia. Bila kata gitu, bila Sulaiman alaihissalam dengan kehebatan, dengan kebolehan dia tadi, sehingga kan dia minta ifrit ni tadi. Bila kata ifrit, maka dia adalah jin yang sejahat-jahatnya, tapi ditundukkan oleh Allah Ta'ala kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kena tunduk. Bila tunduk, kebolehan dia sampai ngaku kata dia boleh bawa tukar tempat daripada Yaman tu mari pada Palestin. Sebelum mu bangun, lepas tu mu nak bangun, nak berdiri ni tadi, aku boleh bawa mari lalu dah. Wa inni alaihi qawiyyun amin. Dia kata pasal aku ni ada kekuatan. Sini orang panggil, walaupun kita nampak dia berkhidmat pada Nabi Sulaiman, tapi dia masih lagi mengaku diri dia hebat. Diri dia hebat dan sebagainya. Maka sini Nabi Sulaiman alaihissalam tak terima, sebab ada seorang qala allazi indahu ilmun min kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuka falamma ra'ahu mustaqirran indahu qala hadza min fadli rabbi liyabluwani an ashkuru au akfur. Jadi bila mana jin ifrit tawar lagu tu, ada seorang daripada hamba Allah Ta'ala yang pengetahuan daripada kitab Allah, iaitu Taurat. Dia kata aku akan membawanya singgahsana Balqis ni tadi kepada kamu dalam sekelip mata. Riwayat dalam tafsir kata sekelip mata ni lagu mana, iaitu bila mana Nabi Sulaiman alaihissalam diarahkan supaya buka mata besar, tengok pada sejauh mata pemandangnya, jauh mana, tara mana mata boleh pergi, tengok situ. Lepas tu buka sampai tak tahan dah, kelip mata. Situ bukan mana kelip pak lalu dah. Lepas tu dari segi ifrit tu pula, lagu mana ifrit dia boleh, dia kata mu duduk, mu nak bangun tu mana kata aku buat mari dah. Riwayat kata sebenarnya bila mana Nabi Sulaiman alaihissalam menghimpun segala menteri-menteri, rakyat-rakyat dia dan segala orang yang duduk bawah dia, binatang dan sebagainya, maka dia duduk situ sepagi, orang panggil daripada pagi sampai nak masuk asar, baru dia bangun daripada singgah sana dia tadi. Sulaiman dengan kehebatan dia duduk awal pagi, dia nak bangun tu tadi, sampai waktu asar tu baru dia bangun. Sokmo-sokmo lagu tu. Jadi ifrit ni kata sebelum mu bangun, masa daripada pagi sampai kepada dekat asar tu baru dia bangun, lama masa tu boleh buat mari. Hak ni pula iaitu seorang hamba ni tadi, dia boleh bawa mari sekelip mata. Sekelip mata lagu mana? Bukan mana kata kita kata mari dah. Bukan lagu tu. Tafsir daripada kitab, daripada ayat ni tadi, iaitu bila mana Nabi Sulaiman alaihissalam tengok kepada tempat jauh, lama masa tak tahan dah, mata je, orang panggil pedih mata ni, kelip, barulah singgah sana tu mari. Jadi orang ni tadi iaitu Asif bin Asif al-Barqiyah. Seorang hamba Allah, dia ni berpegang dengan kitab Taurat. Setengah kata dia ni iaitu mari daripada satu pula, mari dengan sebab kata nak dalam pula tu tadi lama masa dia hidup, dia bersuluk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bertawajuh dengan Allah Taala, kerana dia ni asingkan diri daripada suasana manusia tak beriman dengan Allah Taala, asingkan diri. Tapi bila mana kata zaman Sulaiman timbul, Daud dan Sulaiman, dia nak tengok kata Sulaiman ni raja tara mana hebat benar ni. Sampai waktu zaman Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha telah duk main kuda. Dalam kuda tu, patung kuda tu tadi, Aisyah waktu halah-halah kuda, patung kuda tu ada, pada kuda tu ada sayap. Maka Nabi SAW beritahu seperti kuda di zaman Sulaiman. Tu riwayat Israiliyat kata Nabi Sulaiman ni bukan ada kuda saja, kuda tamada, tapi kuda yang ada sayap pun Nabi Sulaiman ada. Atas sabdaan daripada Nabi SAW.
Jadi bila mana kata dengan Asim Barqiyah ni tadi, riwayat kata dia lagu tu, setengah kata Asim Barqiyah ni dia ni adalah Jibril. Jibril sendiri kalau kita tengok kisah-kisah dulu-dulu ni, kaum Nabi Soleh, kaum Ad, kaum apa semua tu, malaikat-malaikat lah mari turun binasakan puak tu. Begitulah juga dalam zaman Nabi Sulaiman ni, boleh jadi Jibril alaihissalam bersama dengan Sulaiman. Dia tak pecek dengan Sulaiman, sehingga kan dia boleh menunaikan hajat Sulaiman untuk apa? Untuk bawa kepada Balqis ni beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa cara sekalipun dia tolonglah dengan Nabi Sulaiman. Ada katanya iaitu dia ni orang biasa, orang tamada, iaitu dia ni alim dengan Ismul A'zam. Nabi SAW beritahu siapa yang dapat ilmu Ismul A'zam, maka sebutan dalam doa dia nescaya dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mufassir menafsirkan apakah dia Ismul A'zam, isim nama A'zam yang besar tu tadi. Ada kata nama tu Rahman, ada yang kata Malik, ada yang kata Kudus, ada yang kata lafaz Allah sendirilah. Lafaz Allah sendiri ya. Maka dalam kitab tafsir yang besar-besar tengok Asim ni tadi telah baca Ya Hanan Ya Manan. Sebenarnya lafaz mulut dia Ya Hanan Ya Manan. Dia doa pada Allah Ta'ala, maka dengan sebab nama Ismul A'zam tu yang dia sebut tu, maka istana ataupun Arash Balqis dipindahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Palestin. Kemudiannya bila mana kata telah berpindahlah istana kepada Palestin, maka Balqis tak sapa lagi. Maka Sulaiman telah tengok dengan kehebatan yang dibuat oleh Balqis tadi, istana dia yang megah. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam qala nakiruha arsyaha nazar atahtadi am takunu minal ladzina la yahtadun. Nabi Sulaiman alaihissalam berkata pula kepada orang-orang, ubahlah keadaan singgahsana Arash ini supaya kita lihat adakah ia dapat mencapai pengetahuan yang sebenar untuk kenal singgahsana dia, atau ia termasuk dalam golongan yang tak dapat mencapai pengetahuan yang demikian. Nabi Sulaiman alaihissalam nak uji Balqis ni tadi, kerana dia satu kepelikan bagi orang biasa. Dia bukan nabi, bukan rasul, tapi dapat kemegahan hebat benar. Dia boleh ada kekayaan, ada pengikut, ada menteri, ada pejuai dia, orang panggil apa, tentera-tentera yang begitu ramai. Jadi satu kepelikan. Maka Sulaiman alaihissalam bila ada istana mahligai dia duduk depan dia ni tadi, dia suruh jin ni tadi ubah. Maka tempat yang tak ada patung, letak patung. Kenapa ada patung? Kena faham bahawa kata syariat Nabi Sulaiman dia tak serupa syariat kita Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Sulaiman letak suruh sini buat gambar burung, buat gambar gapo-gapo binatang, gambar kepala lembu ke apa semua. Sebab itu kalau kita tengok tempat sejarah, kita pergi Mesir, pergi mana Palestin ke apa, tengok bangunan ni ada gambar apa? Kepala burung. Gambar apa? Sebab dia zaman tu tak disyariatkan melarang buat patung. Tak dilarang. Jadi zaman kita ni, iaitu zaman Nabi SAW, disyariatkan tak boleh dah buat patung-patungan ni tadi, walaupun kita tak menyembah, tak dibenarkan. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam telah ubah rupa ni tadi untuk apa? Untuk uji Balqis. Nak tahu Balqis ni dia ni hebat dari mana? Adakah hebat dari segi kekayaan saja ataupun jiwa dia tadi, rohani dia tadi, ada ilmu firasat, dapat mengenal. Ubah dah, boleh kenal dah. Situ. Kemudian katanya panjang lagi, ada lagi sampai kepada ayat yang ke-44. Hari ini sampai 41 saja, ada 2-3 ayat lagi. Panjang dah, orang bayar dah.
Jadi mudah-mudahan kita pun hubung minggu depan. Jadi kesudahannya iaitu Arash dia tadi dah duduk di Palestin. Nah, jadi Sulaiman telah ubah supaya tampak kepada Balqis ni tadi ada tak kepandaian dari segi rohani dia, nampak kata ni sebenarnya Arash dia. Kemudian kita hubung semula insya-Allah. Wallahu alam.